Rekan yang berhormat Pucung. Terima kasih Tuan Ketua kerana membenarkan saya juga untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2021. Tuan Speaker, memang kita semua sedar bahawa dalam masa kita melalui wabak COVID ini, ramai yang melalui keadaan yang susah. Dan kalau kita lihat kepada asas belanjawan untuk tahun depan, ini satu belanjawan yang cukup besar dan ianya meliputi satu jumlah yang cukup besar, cecah lebih daripada 300 bilion. Satu dalam perkara yang kita perlu memberi penekanan, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan sumber aset ataupun sumber kewangan negara kita. Dan dalam keadaan ini kita kena lihat juga kepada usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan untuk pastikan bahawa wang-wang yang telah pun dilesapkan daripada negara kita, khususnya dalam skandal 1MDB, dikembalikan kepada negara kita. Tuan Speaker, semalam saya ada baca satu rencana. Dan ini dalam semua portal-portal rasmi negara kita. Dan saya bawa petikan daripada portal Free Malaysia Today, di mana dinyatakan seperti berikut, dan saya minta izin untuk baca. Jolo blames Najib, sees no wrongdoing in 1MDB scandal. Nah, ini apa yang dinyatakan oleh Jolo. Dan ianya telah pun dipetik oleh Al Jazeera. Ada juga rakaman-rakaman percakapan dalam petikan itu, dan ianya disiarkan untuk seluruh dunia baca. Kemudian, Tuan Ketua, kita lihat di dalam rencana itu juga bagaimana beliau menyatakan bahawa ada usaha-usaha untuk kembalikan wang-wang yang telah pun dilesapkan melalui skandal 1MDB ini. Juga dinyatakan berkenaan dengan permata ataupun jewelry yang diambil oleh seseorang tertentu, dan dengan perkataan beliau, in the region of the north of $500 million. Nah, ini perkara yang cukup besar. Apakah respon kita? Respon kita melalui IGP dalam satu petikan juga, saya minta izin Tuan Speaker untuk baca. IGP says aware of Jolo's bargain attempts since 2018, assures fugitive of safe passage to Malaysia to explain himself. Nah, Tuan Speaker, saya mau tahu, apakah tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk pastikan bahawa kita boleh kembalikan Jolo ke Malaysia? Kenapa sekarang kita tak dengar berkenaan dengan perkara itu? Walhal kita di sini melihat ke sini, ke sana untuk pastikan bahawa kita ada sumber kewangan untuk meringankan beban rakyat dalam masa yang susah ini. Bagaimana dengan usaha kita untuk kita pastikan bahawa beliau kembali ke Malaysia, tindakan diambil terhadap beliau untuk kesalahan sekiranya ada, dan yang lebih penting, Tuan Speaker, berkenaan dengan harta-harta yang telah pun dilesapkan oleh beliau dalam skandal ini. Saya, Tuan Speaker, ingin membuat satu petikan lagi dalam perbelanjawan ini, Tuan Speaker. Saya nampak ada kekurangan ataupun reduction di dalam jumlah wang yang disalurkan kepada Jabatan Peguam Negara. Dan saya baca, Tuan Speaker, dalam Malay Mail Report, malaymail.com, 16 November 2020. Nah, ini apa yang dinyatakan? The prosecution takes 37% cut, Tuan Ketua, even as overall allocation for AGC rises slightly in budget 2021. Nah, apa yang dinyatakan adalah seperti berikut. The Attorney General's Chambers, Tuan Ketua, annual budget will inch up to 178 million for 2021, but its prosecution division will see its allocation shrink by nearly 37% to just 9.8 million next year. Nah, ini satu perkara yang memang memuskilkan. Ada seorang peguam yang dipetik yang menyatakan, they express concerns that the 37% cut would leave the prosecution division with only 9.8
compared to 15.5 in 2020. Jadi jumlah dia turun daripada 15.5 juta dalam tahun lepas kepada 9.8 sahaja dalam tahun akan datang. Tuan Dipertua, kita kena lihat kepada betapa pentingnya Jabatan Peguam Negara dalam perkara-perkara menguruskan keselamatan dan juga undang-undang, menegakkan undang-undang dalam negara ini. Satu daripada kes yang telah pun mereka mendakwa adalah kes terhadap Pekan Datuk Seri Najib Razak. Dan di dalam artikel ini juga dinyatakan, saya baca, he said the division was one that heads the prosecution of various politicians including former Prime Minister Datuk Seri Najib Razak and urged the government to explain the low budget for prosecution work, questioning the justice that this reduction would bring. Jadi saya nak tanya Tuan Dipertua, kenapakah ada satu pengurangan? Pengurangan bukan 10%, 20%, 37%, almost half daripada wang yang disalurkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk mereka melaksanakan tugas. Kepada saya ini satu perkara yang sangat penting. Kerana kita perlu melihat bagaimana kita boleh mengalahkan mereka lagi untuk melaksanakan tugas, khususnya di mana mereka ini mengambil kes-kes yang sebesar ini yang mempunyai kesan yang juga dilihat oleh seluruh dunia. Jadi di satu sudut kita lihat kekurangan kewangan, kekurangan sumber dana dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat ada artikel sebegini disiarkan, tidak ada respons. Kerajaan kita duduk diam. Kenapa? Saya mau tahu. Takkan setakat kita hanya ada IGP yang kata, please come back. Adakah itu setakat apa yang kita boleh laksanakan? Bagaimana dengan prosedur-prosedur yang wujud bagi tujuan kita memastikan bahawa mereka-mereka yang kita perlukan buat tujuan pendakwaan ataupun tujuan untuk kita menuntut semula wang-wang ataupun aset kita dikembalikan kepada negara ini. Saya menuntut satu penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara ini. Di dalam artikel itu juga dibangkitkan, dan saya rasa inilah satu mungkin a comparison which is fair. Dia kata kita ini menurunkan peruntukan untuk prosecution department dalam AG's Chambers by 37%. Dalam masa yang sama kita ini mewujudkan satu bajet 85.5 juta untuk satu unit propaganda kerajaan. Nah, ini membawa satu persoalan dan tanda tanya kepada kita. Tuan Dipertua, saya lihat hari ini ada beberapa pihak yang menyatakan berkenaan dengan KHM ataupun Komuniti Harapan Malaysia yang telah pun saya wujudkan semasa saya menjadi Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ada di situ disebutkan bahawa KHM ada wang sebanyak 100 juta yang digunakan masa itu buat tujuan yang sama. Saya ingin memberi penjelasan. Tuan Dipertua, pertama sekali, semasa saya menjadi menteri, kita ini telah pun mengambil langkah-langkah untuk kita mengukuhkan Jabatan Penerangan Malaysia. KKMM ada Jabatan Penerangan. Ramai yang bekerja di situ. Dan to be fair, and I want to say this openly, ramai daripada mereka yang sangat berkaliber, yang boleh melaksanakan tugas. Yang saya tahu selama 2 tahun saya di situ melaksanakan tugas dengan cukup baik. Dan di dalam jabatan ini ada usaha-usaha untuk kita ini menggerakkan program-program community. Untuk tujuan itu kita telah pun menubuhkan apa yang disebut sebagai Komuniti Harapan Malaysia, dan ianya telah pun menggantikan apa yang dulunya dikenali sebagai Komuniti Satu Malaysia. Tak ada siapa-siapa dibayar gaji, Tuan Dipertua. Kerana ianya program community yang diuruskan oleh sukarelawan. Setiap komuniti diberikan RM6,000 setahun. Bukan sebulan, setahun. Untuk menyusun program-program community. Dan daripada itu kita lihat jumlah sebanyak 8.5 juta diketepikan setahun untuk komuniti-komuniti itu. Memang tidak sama. Tidak perlu kita menggariskan persamaan di antara ini dua. Saya ingin menekankan di sini sekali lagi. Kita boleh membawa usaha-usaha untuk kita mengukuhkan lagi Jabatan Penerangan. Mengukuhkan lagi apa-apa akses yang kita ada dalam KKMM. Saya bagi contoh, RTM. Dan saya ingin menyatakan dan juga tanya kerajaan berkenaan dengan masalah yang kita hadapi oleh pekerja-pekerja piecemeal dalam RTM. Kita lihat keadaan-keadaan di mana bayaran mereka, gaji mereka ini lewat. Kerana kononnya tidak ada dana. Tetapi di sini kita lihat bagaimana wang sebesar ini boleh disalurkan untuk kita membangunkan semula
apa yang disebut sebagai jasa. Jadi apakah usaha-usaha kita untuk kita ini menggalakkan pekerja yang ada dalam KKMM supaya mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, supaya kita boleh meneruskan dengan membawa maklumat yang perlu kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya dalam keadaan sekarang di mana kita melalui satu wabak seperti COVID-19. Tuan Dipertua, saya tahu bahawa masa tidak memihaki saya. Bolehkah Tuan Dipertua saya hanya bangkitkan lagi satu perkara berkenaan dengan infrastruktur telekomunikasi? Tuan Dipertua, saya dengar beberapa jawapan diberikan 2-3 hari berlanjutan dalam Dewan ini, khususnya oleh Kementerian Pendidikan, di mana disentuh perkara berkenaan dengan perlu kita melihat bagaimana kita boleh bangkitkan infrastruktur untuk kita pastikan bahawa khususnya kawasan-kawasan luar bandar itu ada akses kepada internet. Kerana kita tahu dalam musim wabak sebegini, kita ini menggalakkan work from home ataupun studies from home. Satu daripada perkara Tuan Dipertua yang saya lihat adalah pengumuman bahawa kita ada rancangan di mana kita akan bangunkan apa yang disebut sebagai infra towers, telecommunication towers. Tuan Dipertua, kita tahu itu akan mengambil masa yang cukup panjang. Bukan senang, bukan sehari dua kita ini boleh mewujudkan tiang-tiang telekomunikasi. Bukan saja di kawasan bandar, kawasan luar bandar, kawasan pinggir bandar dan sebagainya. So we have to look for ways by which we can actually connect the country faster. Bagaimana kita akan melaksanakan kini? Kita tidak ada masa setahun. Dalam masa setahun kita tidak boleh bagi tahu kepada murid-murid sekolah bahawa untuk 1 tahun tidak ada sekolah melalui talian. We can't, because we will then establish a country where there are 2 different sets of people. Satu yang ada akses kepada internet dan juga maklumat melalui internet, dan satu yang kena tunggu. Semasa saya menjadi menteri, Tuan Dipertua, kita telah pun lihat kepada bagaimana kita boleh lihat infrastruktur lain. Satu daripada perkara yang kita lihat adalah bagaimana kita boleh mungkin menyediakan akses jalur lebar dengan menggunakan teknologi satelit. Di mana melalui teknologi tersebut kita boleh dalam masa yang singkat, kita boleh connect dengan izin tempat-tempat khususnya di luar bandar dan sebagainya. Saya minta supaya kerajaan lihat kepada perkara ini. Kerana saya, Tuan Dipertua, saya lihat bagaimana dalam 6 bulan yang lalu, ramai sekarang yang telah pun mula bekerja daripada rumah. Mereka juga sekarang, kita juga perlu menggalakkan apa yang disebut sebagai perniagaan melalui talian dan sebagainya. And I think dalam masa yang akan datang, seperti mana bila saya jadi menteri dulu, saya katakan bahawa internet ini sangat penting. Ianya seharusnya dilihat sebagai satu utility, dan kepada saya, ianya kepentingannya akan menjadi lebih dalam masa yang akan datang. Tuan Dipertua, saya tahu masa tidak mengizinkan. Dengan keadaan itu, saya ingin menyatakan bahawa saya dalam keadaan ini mengharap bahawa apa yang kita dapat lihat dalam jawapan ini bukan jawapan sekadar apakah rancangan yang ada. Saya rasa rakyat mau tahu apakah yang akan dilaksanakan sekarang, di mana kita dapat lihat hasilnya sekarang, dan bagaimana ianya boleh bantu rakyat dalam masa yang kita menghadapi sekarang. Dan saya harap bahawa jawapan-jawapan itu dapat diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih, Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pucung. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Kemaman.